Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video ini kita akan bincangkan teknik menjawab matematik SPM 2022, kertas 2 bahagian B dan bahagian C. Dalam video kali ini kita akan bincangkan soalan dari negeri Melaka. Terlihat soalan kita yang pertama iaitu soalan bernombor 11. A. Rajah 7 satu Roman menunjukkan satu titik R pada satu satah kartes. Transformasi T ialah translasi negatif 3, 3. Transformasi S ialah pantulan pada garis Y sama dengan negatif 2. Nyatakan koordinat imej bagi titik R di bawah transformasi berikut. Satu Roman T, kemudian dua Roman TS. Untuk menjawab soalan ini, kita kena tentukan di manakah kedudukan objek kita, iaitu objek kita adalah R. Jadi koordinat R adalah 4, negatif 4. Jadi kita letakkan koordinat R terlebih dahulu 4, negatif 4 sebagai permulaan kita. Kemudian kita akan buat transformasi T di sini. T di sini adalah translasi negatif 3, 3. Translasi adalah pergerakan pada paksi X dan pada paksi Y. Kalau X negatif bermaksud dia bergerak ke kiri, kalau X positif ke kanan. Kemudian untuk Y positif ke atas, Y negatif ke bawah. Jadi translasi kita di sini adalah 3 ke kiri, 3 ke atas. Kita bergerak 3 ke kiri, 1, 2, 3. Kemudian 3 ke atas, 1, 2, 3. Jadi ini adalah imej kita, iaitu koordinatnya adalah 1, negatif 1. Selanjutnya soalan A2 Roman. Objek kita masih lagi sama, iaitu R. Jadi koordinatnya adalah 4, negatif 4. Kemudian kita melakukan transformasi S terlebih dahulu. Kita ambil sebelah kanan dulu. Kemudian kita buat T pula. Okay, S adalah pantulan pada garis Y sama dengan negatif 2. Jadi kita gariskan Y sama dengan negatif 2, iaitu di sini. Jadi pantulan kita akan kira jarak objek ke garis pantulan, iaitu di sini 2. Kemudian imej yang terbentuk adalah 2 menjauhi garis pantulan tersebut. 1, 2. Jadi imej kita adalah pada kedudukan 4, 0. Seterusnya kita lakukan pula transformasi T, iaitu translasi negatif 3, 3. 3 ke kiri, 1, 2, 3. Kemudian 3 ke atas, 1, 2, 3. Jadi koordinat kita adalah 1, 3. Seterusnya terlihat soalan 11B. Rajah 7, 2 menunjukkan 3 trapezium ABCD di EFGH dan PQRS dilukis pada satu satah kartes. Trapezium EFGH ialah imej bagi trapezium PQRS di bawah gabungan transformasi KL. Uraikan selengkapnya transformasi L dan juga transformasi K. Jadi di sini kita kena tentukan yang mana satu imej dan objek, dan di sini adalah imej. Kemudian PQRS adalah objek. Jadi kita lihat salah satu transformasinya adalah pembesaran, disebabkan imej lebih besar daripada objek. Jadi sebelum pembesaran, dia perlu lakukan satu lagi transformasi. Kita lihat di sini, ABCD ini merupakan clue kepada transformasi tersebut. Dan kalau kita lihat bentuk dia, kita boleh dapati bahawa transformasi ini dia melibatkan putaran. Jika melibatkan putaran, kita perlu nyatakan arah putaran, sudut dan juga titik putaran ataupun pusat putaran. Kita lihat di sini, dia merupakan putaran 90 darjah mengikut arah jam. Jadi kita kena dapatkan pusat terlebih dahulu. Cara untuk dapatkan pusat adalah kita ambil dua titik yang sepadan. Contoh di sini titik Q yang sepadan dengan titik B. Jadi di sini kita akan sambungkan Q dengan B ini dengan bergerak mengikut paksi X dan paksi Y. Dan dia akan membentuk huruf L macam ni. Kemudian di sini kita bilang kotak kat sini, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Dia ada 4 kotak. Di 4 kita akan bahagi dengan 2. Kita dapat 2. Tujuan kita bahagi 2 ni adalah untuk kita seimbangkan jarak dia. Sebab bila putaran dia akan melibatkan jejari. Jejari mesti sama panjang. Jadi 2 berada di sini. Jadi kat sini kanan 2, kiri pun 2. Jadi kita akan luruskan garis yang membengkok bentuk L kat sini dan kita akan naikkan 1 ke atas di sini. Jadi di sini adalah pusat kepada putaran kita. Dan kita lihat kedua-dua garis ini telah pun sama panjang, iaitu 2 kotak masing-masing di sini. Jadi pusat putaran kita adalah 2, 1. Jadi di sini untuk jawapan L adalah putaran 90 darjah
ikut arah jam pada pusat 2, 3. Seterusnya, kita lihat pula untuk K. K adalah pembesaran sebabkan imej lebih besar daripada objek. Bila melibatkan pembesaran, kita perlu nyatakan nilai K iaitu faktor skala, di mana faktor skala adalah imej per dengan objek. Jadi untuk imej kita ambil sisi yang boleh kita kira di sini iaitu sisi AB, di mana sisinya adalah bernilai 1 unit dan setara dengan EF iaitu 2. Jadi imej per objek iaitu 2 per 1 kita dapat, faktor skalanya adalah 2. Kemudian kita akan dapatkan pula pusat pembesaran. Untuk mendapatkan pusat pembesaran, kita akan sambungkan bucu yang sepadan. Dan di sini kita ambil bucu E sepadan dengan bucu A. Jadi kita akan buat satu garis lurus menghubungkan E dengan A di sini. Kemudian satu lagi kita pilih titik F dengan titik B. Kemudian kita garis F dengan B di sini. Dan kita dapati ada satu titik temu di antara dua garis ini, iaitu berada di sini. D ini adalah pusat kepada pembesaran, iaitu koordinatnya 2, 7. Jadi kita boleh tulis K adalah pembesaran faktor skala 2, pusat 2, 7. Bila seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah, untuk soalan A1 Roman terdapat 1 markah dan A2 Roman terdapat 2 markah. Kemudian untuk soalan 11B, dinyatakan L adalah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 23 terdapat 3 markah. Kemudian untuk K, dinyatakan dia sebagai pembesaran faktor skala 2, pusat 27 terdapat 3 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Selanjutnya terlihat soalan nombor 12. A. Lengkapkan jadual dua peluang jawapan bagi persamaan Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 6X tolak 4. Kita lihat pada ruangan jawapan kita ada 2 tempat kosong di sini. Kita akan isi. Kita akan terus menggunakan kalkulator. Kita akan masukkan fungsinya ini iaitu negatif X kuasa 3 tambah 6X tolak 4. Kemudian kita akan masukkan nilai X kita yang pertama di sini iaitu negatif 3. Kita akan tekan calculate. Kita masuk negatif 3, kita tekan sama dengan, kemudian kita tekan sama dengan sekali lagi. Kita dapat jawapannya adalah 5. Kemudian kita masukkan pula X kita sama dengan 3 di sini. Kita tekan calculate. Kita tekan 3, kita tekan sama dengan dan tekan sama dengan sekali lagi. Dapat negatif 13. Seterusnya soalan B. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan. Anda boleh menggunakan pembaris fleksibel. Menggunakan skala 2 cm kepada 1 unit pada paksi X dan 2 cm kepada 5 unit pada paksi Y. Lukis graf Y sama dengan negatif X kuasa 3 tambah 6X tolak 4 untuk X di antara negatif 3 hingga 3.6. Jadi kita akan gunakan skala yang telah pun diberi. Pertama sekali kita akan lukis paksi X dan paksi Y mengikut skala yang diberi, iaitu paksi X 2 cm kepada 1 unit dan untuk paksi Y 2 cm kepada 5 unit. Seterusnya kita akan pelukkan titik-titik kita seperti ini. Kemudian kita akan gariskan garis graf dengan melalui kesemua titik-titik ini dengan garis lengkung yang licin dan cantik. Pastikan garis yang kita buat itu mengenai ke semua titik-titik yang kita plot tadi. Dan inilah jawapan kita untuk soalan B. Seterusnya untuk soalan C. Daripada graf di 12B, cari nilai Y apabila X sama dengan negatif 2.5. Di sini kita akan tandakan kedudukan negatif 2.5. Kita buat unjuran seperti ini. Kemudian kita pergi untuk mendapatkan nilai Y. Dan nilai Y di sini adalah negatif 2.5. Seterusnya untuk C2 Roman, nilai X apabila Y sama dengan negatif 20. Kita tanda pada Y negatif 20. Dan kita unjurkan, kita dapatkan nilai X sama dengan 33. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah. Untuk soalan A, kita dapatkan nilai Y. Kita dapat 1 markah dan nilai Y yang kedua 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan B, kita melangkah graf.
Kita melukis paksi X dan paksi Y dengan seragam, kita akan dapat 1 markah. Kemudian kita plot semua titik dengan koordinat yang betul, kita dapat 2 markah. Kemudian kita sambungkan titik-titik ini dengan garis lengkung yang cantik dan licin, dapat 1 lagi markah. Seterusnya soalan C, 1 Roman terdapat 1 markah dan C 2 Roman 1 lagi markah. Dan markah keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 10 markah. Seterusnya kita lihat soalan nombor 13. A. Encik Adnan membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai beli insurans rumahnya adalah 2.4 juta. Polisi insurans kebakaran yang dibelinya itu mempunyai peruntukan koinsurans untuk menginsurankan 75% daripada nilai boleh insurans hartanya dan deductible sebanyak RM20,000. 8 bulan kemudian rumah Encik Adnan terbakar dan menyebabkan mengalami kerugian sebanyak RM500,000. 1 Roman nyatakan jumlah deductible. Dalam soalan ini telah pun diberi deductible adalah RM20,000. Ini jawapan kita untuk soalan A 1 Roman, RM20,000. Soalan 2, hitung jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Adnan. Seterusnya, hitung nilai insurans yang boleh dibeli oleh Encik Adnan ke atas rumahnya jika dia menerima bayaran pampasan sebanyak RM430,000. Kita ada 75% koinsurans. Jadi Encik Adnan perlu beli 75% sahaja daripada nilai oleh insurans rumahnya, iaitu 75% darabkan dengan 2.4 juta. Jadi kita akan dapat 1.8 juta. Bila untuk soalan seterusnya, Encik Adnan mendapat pampasan sebanyak RM430,000. Jadi berapakah insurans yang dibeli? Jadi kita akan buat X per dengan insurans yang sepatutnya dibeli, iaitu 1.8 juta, didarabkan dengan kerugian yang dialami, iaitu RM500,000. Kemudian kita tolak dengan deductible RM20,000 dan dia akan dapat pampasan RM430,000. Jadi kita kena dapatkan nilai X itu. Di sini kita boleh terus tekan kalkulator sahaja dan kita akan dapat RM1,620,000. Seterusnya kita lihat soalan 13B, 1 Roman, nyatakan pihak yang mengutip cukai pendapatan. Adalah pihak yang mengutip cukai pendapatan di Malaysia ini adalah LHDN. Seterusnya soalan 2 Roman, pendapatan tahunan Encik Syakirin adalah sebanyak RM120,000. Beliau telah menderma sebanyak 8% daripada pendapatan tahunan kepada pertubuhan amal yang diiktiraf dan membayar zakat RM4,500. Kemudian jadual menunjukkan pelepasan cukai. Berdasarkan maklumat yang diberi, hitung pendapatan bercukai Encik Syakirin. Seterusnya, hitung cukai pendapatan yang perlu dibayar oleh Encik Syakirin. Untuk mendapatkan pendapatan bercukai, kita akan ambil pendapatan tahunan, tolak dengan pengecualian cukai, tolak dengan pelepasan cukai. Jadi di sini, pendapatan tahunan Encik Syakirin adalah RM120,000. Kita akan tolak dengan pengecualian cukai, iaitu dia telah menderma sebanyak 8% daripada pendapatan tahunan kepada pertubuhan amal. Boleh kita tolak dengan pelepasan cukai individu RM9,000. Gaya hidup, di mana gaya hidup terhad kepada RM2,500 sahaja, jadi kita tolak RM2,500 sahaja. Kemudian untuk insurans hayat dan KWSP terhad kepada RM7,000, tertolak dengan RM7,000 sahaja. Kemudian insurans perubatan kita akan tolak dengan RM2,900. Jadi langkah pengiraan kita RM120,000 tolak dengan 8% daripada RM120,000 tadi. Ini adalah derma. Kemudian tolak dengan RM9,000, tolak lagi dengan RM2,500, tolak dengan RM7,000 dan tolak dengan RM2,900. Jadi kita dapat pendapatan bercukai Encik Syakirin RM89,000. Seterusnya kita akan kira cukai pendapatan untuk Encik Syakirin. Kita akan lihat jadual ini dan kita akan ambil baris yang pertama ini, iaitu berada julat RM70,000 sehingga RM100,000. Lihat RM70,000 yang pertama, cukainya adalah RM4,600. Jadi kita ambil RM70,000 pertama, RM4,600. Kemudian kita ambil baki daripada 89 tolak dengan 70, darab dengan kadar yang di sini adalah
21%. Dan kita akan dapat RM3,990. Dan untuk mendapatkan cukai secara keseluruhan, tambah RM4,600 tambah 3,990. Kemudian kita tolak dengan rebat. Rebat di sini adalah zakat, iaitu sebanyak RM4,500. Jadi kita akan dapat jumlah cukai yang perlu dibayar adalah sebanyak RM4,090. Seterusnya terlihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Untuk soalan A 1 Roman, kita akan dapat 1 markah. A 2 Roman, kita dapat 1 lagi markah. Kemudian seterusnya kita dapatkan nilai X di sini, langkah pengiraan 2 markah. Jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya soalan 13B. B1 Roman 1 markah. Kemudian soalan B2 Roman, dapat 1 lagi markah. Kemudian kita mengira cukai pendapatan RM70,000 pertama, dia dapat 1 markah. Kemudian tolak dengan rebat, dia dapat 1 lagi markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini 10 markah. Seterusnya terlihat soalan nombor 14. Fakri dan adiknya berhasrat untuk membeli hadiah untuk rakan sekelas mereka sebelum berpindah ke kota baru. Dengan menggunakan duit simpanan mereka berjumlah RM900, mereka telah menyerai pendek 2 pilihan hadiah. Jadual 5 menunjukkan kedua-dua pilihan tersebut. Ada pilihan pertama dan pilihan kedua, serta dengan harga masing-masing. Soalan A, pilihan pertama akan menggunakan keseluruhan simpanan, manakala pilihan kedua berbaki RM18. Jika terdapat X orang murid lelaki dan Y orang murid perempuan, hitung nilai X dan Y dengan menggunakan kaedah matriks. Untuk menjawab soalan ini, pertama sekali kita kena keluarkan persamaan linearnya terlebih dahulu. Di sini kita ada pilihan pertama dan pilihan yang kedua. Untuk pilihan pertama, harga bagi hadiah untuk lelaki adalah RM16, yang tertulis 16X tambah dengan 20Y. Kemudian jumlah keseluruhannya adalah RM900. Kemudian untuk pilihan kedua, kita ada 18X tambah dengan 18Y. Kemudian harganya adalah berbaki RM18. Jadi kita ambil RM900 tolak dengan RM18. Jadi harganya adalah RM882. Sini kita telah pun ada dua persamaan linear. Kita akan tukar persamaan linear ini ke dalam bentuk matriks. Kita akan tulis 16, 20, 18 dan 18 darab XY sama dengan 900 dan 882. Kemudian untuk mendapatkan XY, kita akan gunakan matriks songsang. Kita akan songsangkan matriks ini, iaitu 1 kita per dengan A darab D, itu 16 darab 18, tolak dengan B, itu 20 darab C, 18. Kemudian A dengan D bertukar tempat, 18 berada di atas, D berada di bawah. Kemudian C kita akan letak tanda negatif, iaitu negatif 20, dan letak tanda negatif juga untuk C, jadi negatif 18. Darab dengan 900 dan 882. Dan untuk mendapatkan nilai X dan Y, kita boleh terus menggunakan calculator. Kita akan tekan menu, kemudian kita tekan A, kita ambil simultaneous equation dan unknown-nya adalah 2. Kita masukkan nilai untuk persamaan pertama kita, 16 sama dengan 20 sama dengan dan 900 sama dengan. Kemudian persamaan kedua, 18 sama dengan 18 sama dengan dan 882 sama dengan. Dan untuk dapatkan jawapan, tekan lagi sama dengan, terdapat X sama dengan 20. Tekan sekali lagi sama dengan, terdapat Y sama dengan 29. Dari segi pemberian markah pula, kita menulis persamaan linear terdapat 1 markah. Kemudian tukar kepada bentuk matriks 1 markah menggunakan matriks songsam 1 markah dan jawapan X 1 markah dan Y 1 lagi markah. Seterusnya terlihat soalan B. Fakri dan adiknya bercadang untuk memohon sumbangan daripada ayahnya untuk membeli kotak bungkusan hadiah tersebut. Harga bagi satu kotak bungkusan bagi pilihan pertama dan kedua masing-masing ialah RM4 dan RM5. Fakri menyatakan bahawa pilihan kedua lebih menjimatkan berbanding dengan pilihan pertama. Setelah kos kotak bungkusan diambil kira dengan menggunakan jawapan di 14A, adakah anda bersetuju dengan Fakri? Kalau terlihat
Pertama sekali pilihan pertama, di mana pilihan pertama Fakri dan adiknya memperuntukkan sebanyak RM900. Kemudian kita tambah dengan bungkusan. Dan kita lihat di sini jumlah pelajar lelaki 20 orang, pelajar perempuan 29 orang. Jadi bersama dengan 49 orang. Jadi kita ambil 49 orang ini didarabkan dengan harga bagi kotak itu adalah RM4. Jadi kita akan dapat RM1,096 untuk pilihan pertama. Kemudian untuk pilihan kedua, hadiah yang diperuntukkan berjumlah RM882 tambah dengan 49 didarabkan dengan 5. Dan kita dapat RM1,127. Jadi kalau kita lihat di sini, untuk pilihan 2 dia lebih mahal berbanding pilihan 1. Jadi di sini kita tidak bersetuju dengan pilihan Fakri kerana pilihan kedua itu lebih mahal. Jadi bila kita tolak, dia lebih mahal sebanyak RM18. Sebenarnya dari segi pemain markah, kita mengira pilihan 1 satu markah, pilihan 2 satu markah. Kemudian kita nyatakan kita tidak setuju satu markah dan justifikasinya satu lagi markah. Dan keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Sebenarnya terlihat soalan bernombor 15. Jadual anda menunjukkan imbangan pendapatan dan perbelanjaan yang tidak lengkap milik Encik Adham. Berdasarkan imbangan pendapatan dan perbelanjaan Encik Adham, hitung setiap yang berikut, ialah X, Y dan juga peratus perbelanjaan tetap. Sini kita ada pendapatan dan juga perbelanjaan, di mana kedua-duanya adalah seimbang, iaitu RM5,250 dan RM5,250 juga. Dan untuk mendapatkan nilai X di sini, kita ambil jumlah pendapatan tolak dengan RM3,100, tolak RM1,000, tolak dengan RM515. Dan kita akan dapat RM635 untuk X. Kemudian untuk Y pula, dia berada pada bahagian perbelanjaan. Kita akan ambil RM5,250, tolak dengan RM1,500, tolak RM950, tolak RM325, tolak RM200, tolak RM500, tolak RM250. Dan kita akan dapat RM1,525. Seterusnya 3 Roman peratus perbelanjaan tetap. Di sini kita lihat bahagian perbelanjaan. Antara perbelanjaan tetap adalah seperti sewa rumah, angsuran pinjaman kereta dan juga insurans. Jadi kita akan tambah ketiga-tiga perbelanjaan ini, tepur dengan RM5,250 darab dengan 100 untuk dapatkan peratus. Dan jawapan kita adalah 50.48%. Seterusnya untuk 15B, pada bulan berikutnya Encik Adham mendapat tunggakan gaji sebanyak RM1,200, kenakan gaji 3% dan faedah simpanan bank RM167. Bila perintah kawalan pergerakan dijalankan, beliau telah melanggan perkhidmatan internet jumlah RM90 sebulan dan menyebabkan bil utiliti bertambah sebanyak RM55. Selain itu, perbelanjaan barangan dapur turut bertambah 20% dan beliau juga membuat simpanan ASB sebanyak RM500. Pelajar 7 di ruang jawapan lengkapkan imbangan pendapatan dan perbelanjaan Encik Adham pada bulan tersebut. Dan di sini kita kena dapatkan gaji Encik Adham, di mana gajinya bertambah sebanyak 3%. Jadi jumlah gaji untuk bulan ini menjadi 103% daripada gaji asalnya. Kita lihat pada soalan A tadi adalah RM3,100. Jadi untuk dapatkan gaji, kita ambil 103% disebabkan berlaku pertambahan 3% darab dengan gaji asal RM3,100 dan kita akan dapat RM3,193. Jadi kita tulis pada ruangan jawapan 3193. Kemudian di sini kita ada bonus dan lain-lain di sini, dan kita lihat di sini bonus dan lain-lain ini adalah mengambil kira gaji tunggakan, iaitu sebanyak RM1,200. Kemudian dia juga ada faedah simpanan bank RM167. Kemudian bonus dan lain-lain pada bulan berikutnya. Kerana 515 ini adalah bonus dan lain-lain yang tetap. Kemudian untuk bulan berikutnya ada pertambahan. Jadi kita akan ambil
1,200 iaitu tunggakan, tambah dengan 167 bonus, kemudian tambah 515 dan kita akan dapat 1,882. Dan seterusnya jumlah pendapatan bulanan, kita akan tambah gaji, allowance, commission dan bonus dan lain-lain ini. Dan kita akan dapat RM6,710. Seterusnya kita pergi pula ke bahagian perbelanjaan. Pertama sini adalah bil utility. Bil utility sini berlaku pertambahan sebanyak RM55. Kemudian kita lihat bil utility yang sebelumnya adalah RM325. Jadi kita tambah saja 325 dengan RM55 dan kita akan dapat RM380. Kemudian untuk perbelanjaan barangan dapur, di sini dinyatakan meningkat sebanyak 20% daripada bulan sebelumnya. Jadi pada bulan sebelumnya, perbelanjaan dapur adalah Y, iaitu kita dapat kira Y tadi adalah 1,525. Jadi kita akan ambil 120% untuk dapur. 120% daripada perbelanjaan yang sebelumnya iaitu 1,525. Dan kita akan dapat 1,830 untuk perbelanjaan dapur. Kemudian lain-lain perbelanjaan. Untuk lain-lain perbelanjaan di sini, cara untuk dapatkannya pertama sekali adalah kita kena tulis dulu jumlah perbelanjaan bulanan. Di mana jumlah perbelanjaan bulanan mesti sama dengan jumlah pendapatan bulanan. 6,710. Jadi untuk mendapatkan lain-lain perbelanjaan, kita akan hanya tolak jumlah perbelanjaan bulanan, tolak dengan langganan internet, 90 tolak 500, tolak 200 tolak 1830, tolak 380 tolak 950 dan tolak 1,500. Dan kita akan dapat di sini RM1,260. Baiklah, seterusnya kita lihat pula dari segi pemberian markah untuk soalan ini. Untuk soalan A 1 Roman kita akan dapat 1 markah. Soalan A 2 Roman 1 lagi markah. Kemudian untuk soalan A 3 Roman langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Seterusnya untuk soalan nombor 15, kita mengisi jawapan yang betul pada setiap ruangan ini. Kita akan dapat 5 markah. Dan jumlah markah untuk soalan ini adalah sebanyak 9 markah. Seterusnya kita ke soalan bahagian C. Di mana bahagian C ini kita ada 2 soalan, jawab 1 soalan sahaja. Lihat soalan pertama, itu soalan nombor 16A. Sarah menunggang motosikal ke sebuah poliklinik di bandar A untuk mendapatkan rawatan. Rajah 8 menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan motosikal Sarah dari rumah ke persimpangan lampu isyarat sebelum sampai ke poliklinik tersebut dalam tempoh 40 saat. Soalan 1 Roman, nyatakan tempoh masa dalam saat motosikal Sarah bergerak dengan laju seragam. Jadi untuk dapatkan laju seragam, kita akan lihat graf yang mendatar ini. Tempoh masanya bermula dari 10 sehingga 28 saat. Jawapan kita di sini adalah 15 saat. Seterusnya soalan A 2 Roman, hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat motosikal itu dalam tempoh 12 saat yang terakhir. 12 saat terakhir adalah dari tempoh 28 sehingga 40. Untuk mendapatkan kadar perubahan laju, kita ambil laju akhir atau laju awal per dengan masa. Ataupun kita kena dapatkan kecurunan bagi garis ini. Jadi kita akan kira kecurunan itu 0 tolak 15 per dengan 40 tolak 28 dan kita dapat negatif 5 per 4 ataupun negatif 1,25. Soalan 3 Roman, hitung nilai V jika jumlah jarak yang dilalui dalam tempoh 40 saat itu ialah 500 meter. Kata kunci di sini adalah jarak. Jadi untuk mendapatkan jarak bagi graf laju masa, kita kena dapatkan luas di bawah graf. Di sini kita boleh pecahkan luas bawah graf kita kepada dua kawasan iaitu A dengan B. Itu A adalah trapezium dan B juga adalah trapezium. Kita cari luas kedua-dua trapezium ini. Jadi kita akan tulis 1/2 darab dengan hasil tambah 2 sisi selari 15 tambah V. Kemudian darabkan dengan 10. Kemudian tambah 1/2 darab dengan 30 tambah 18 darab dengan tinggi 15, kemudian kita samakan dengan 500. Dan untuk dapatkan nilai V, kita akan tekan kalkulator.
Kita akan masukkan 1/2 buka kurungan 15 tambah V, itu tekan X, tutup kurungan, darab dengan 10. Dan tambah 1/2 buka kurungan 30 tambah 18, tutup kurungan, darab 15, dan alpha calculate 500. Kemudian tekan shift, calculate dan tekan sama dengan. Dapat V sama dengan 13. Kemudian dari segi pemberian markah di sini, untuk A1 Roman terdapat 1 markah, A2 Roman langkah pengiraan 1 markah dan jawapan akhir 1 markah, A3 Roman langkah pengiraan di sini kita akan dapat 2 markah dan jawapan akhir 1 markah. Kemudian untuk soalan B, jadual 8 di ruang jawapan menunjukkan masa menunggu dalam minit bagi 40 pesakit yang ingin mendapatkan rawatan di sebuah poliklinik di bandar A. Lengkapkan jadual 8 di ruang jawapan. Terlihat pada ruangan jawapan, kita ada sempadan atas dan juga kekerapan longgokan. Dia untuk dapatkan sempadan atas, kita lihat pada had atas. Kemudian kita tambah dengan 0.5. Had atas sini 4, di sempadan atasnya 4.5. Kemudian 8.5, 12.5, 16.5, 20.5, 24.5, 28.5 dan 32.5. Kemudian untuk kekerapan longgokan, kita akan tambah kekerapan merentas kelas. Kemudian ada 1, kemudian 1 tambah dengan 3 jadi 4. Kemudian 4 tambah dengan 5 jadi 9. Kemudian tambah dengan 10, 19. Tambah lagi 9 dapat 28. Tambah lagi dengan 6 terdapat 34. Tambah dengan 4, 38 dan tambah dengan 2, 40. Seterusnya soalan 2 Roman. Untuk cara soalan ini, gunakan kertas graf yang disediakan dengan menggunakan skala 2 cm kepada 4 minit pada paksi mengufuk dan 2 cm kepada 4 pesakit pada paksi mencancang. Lukis ogif bagi data tersebut. Pertama sekali, untuk melukis ogif, kita akan lukis paksi mengufuk dan paksi mencancang menggunakan skala yang telah pun diberi. Kemudian kita akan pelakkan titik-titiknya. Dan yang terakhir sekali, kita akan sambungkan titik-titik ini dengan satu garis lengkung yang licin. Dan inilah jawapan kita untuk soalan 2 Roman. Seterusnya, berdasarkan ogif yang dilukis, nyatakan median dan julat antara kuartil. Jumlah data kita adalah 40, jadi median kita adalah pada data ke-20, jadi kita akan unjurkan pada 20. Kemudian kita akan dapat di sini median kita adalah 16.9. Kemudian untuk mendapatkan julat antara kuartil, kita akan ambil kuartil ketiga tolak kuartil pertama. Kuartil pertama di sini adalah pada data ke-10, iaitu 1/4 daripada 40. Jadi kita akan ambil, kita akan unjurkan data ke-10 dan kita dapatkan nilai yang di sini adalah 13.2. Kemudian untuk kuartil ketiga, kita akan lihat data ke-30, unjurkan 30 dan kita dapat nilai yang di sini adalah 21.5. Jadi kita akan ambil kuartil ketiga 21.5 tolak dengan kuartil pertama 13.2. Jadi kita dapat jawapan di sini adalah 8.3. Kemudian dari segi pemberian markah di sini, untuk soalan B1 Roman, kita senaraikan semua sempadan atas dengan betul 1 markah dan kekerapan longgokan 1 markah. Soalan 2 Roman iaitu graf, kita melukis paksi X dan paksi Y ataupun paksi mengufuk dan paksi mencancang dengan seragam 1 markah. Kemudian kita pelakkan semua titik dengan pelak yang betul, terdapat 2 markah dan garis graf 1 lagi markah. Seterusnya, penyatakan median terdapat 1 markah. Kemudian ternyatakan langkah pengiraan untuk julat antara kuartil 1 markah dan jawapan akhir 1 lagi markah. Keseluruhan untuk soalan ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, seterusnya adalah soalan yang terakhir, soalan nombor 17. Puan Manisah telah menghidangkan 4 bungkus nasi kerabu K dan 6 bungkus mi goreng M di atas dulang. 2 bungkus makanan dipilih secara rawat di dulang itu satu demi satu tanpa pengembalian. A1 Roman, lengkapkan situasi di atas dengan kemeraja pokok di ruang jawapan. Dan di sini kita ada kemeraja pokok. Untuk pilihan pertama, 4/10 untuk K, maka M kita akan dapat 6/10.
Kemudian untuk pilihan yang kedua, K jadi 3/9. Jadi M kita akan dapat 6/9. Seterusnya, kesudahan. Pertama di sini adalah KK. Kemudian yang kedua adalah KM. Kemudian di sini MK. Dan yang terakhir adalah MM. Seterusnya soalan 2 Roman. Cari kebarangkalian bahawa kedua-dua makanan yang dipilih ialah nasi kerabu. Jadi bermaksud nasi kerabu dan nasi kerabu. Jadi kita ada kesudahan yang di atas ini. Kebarangkaliannya kita ambil 4/10 didarabkan dengan 3/9. Kita dapat 2/15. Seterusnya soalan B, sekurang-kurangnya satu nasi kerabu dipilih. Ini bermaksud paling kurang pun mesti ada nasi kerabu di situ. Di sini kita ada pilihan KK, KM dan juga MK. Jadi di sini kita akan darab 4/10 darab dengan 3/9 ataupun pilihan yang kedua 4/10 darab dengan 6/9 ataupun pilihan yang ketiga 6/10 darab dengan 4/9. Kemudian kita terus tekan kalkulator, kita akan dapat jawapan kita adalah 2/3. Kemudian dari segi pemberian markah di sini, kita menulis jawapan pada rongan petak kosong ini terdapat satu markah masing-masing. Kemudian kita isikan kesudahan terdapat satu markah masing-masing. Kemudian untuk 2 Roman, untuk soalan A terdapat satu markah dan untuk soalan B satu lagi markah. Teruskan lagi dengan lihat 17B. Puan Manisah telah menyediakan 80 bungkus makanan yang terdiri daripada nasi kerabu, mi goreng dan nasi lemak untuk jamuan makan di tempat kerjanya. Seramai 32 orang memilih nasi lemak. Jadi nasi lemak di sini, kita buat senarai dulu. 32 orang nasi lemak, kemudian 28 orang memilih mi goreng, 28 M, kemudian 23 orang memilih nasi kerabu, 23 K, 9 orang memilih kedua-dua nasi lemak dan mi goreng sahaja. Jadi di sini nasi lemak dan mi goreng ada 9 orang. Jadi 9 orang kita buat nasi lemak dan mi goreng. Mana nasi lemak dan mi goreng ini kalau kedudukan setnya adalah bertindan. Kemudian 6 orang memilih kedua-dua mi goreng dan nasi kerabu sahaja. Untuk 6 M persilangan dengan K. 5 orang memilih kedua-dua nasi lemak dan nasi kerabu sahaja. 5 orang memilih L persilangan K. Dan 2 orang memilih ketiga-tiga makanan tersebut. Jadi 2 orang, dia ambil L, ambil M, ambil K. Seterusnya satu Roman, hitung bilangan orang yang memilih nasi lemak sahaja. Dan kalau kita lihat di sini, jumlah yang memilih nasi lemak adalah 32 orang. Dan 32 orang itu dia adalah campuran kepada L dengan M dan juga L dengan K. Dalam masa yang sama, ada 9 orang yang memilih M dan 5 orang memilih K. Jadi kita akan ambil jumlah keseluruhan nasi lemak di sini, kita ada 32 orang. Kita tolak dengan 9 iaitu dia juga ambil M. Itu tolak 9, tolak pula dengan 5 dan tolak dengan 2. Jadi kita akan dapat 16 orang yang memilih nasi lemak sahaja. Kemudian untuk 2 Roman, berapakah bilangan orang yang tidak memilih sebarang makanan? Kemudian di sini, soalan 3 Roman, lengkapkan kemurajahan Venn di ruang jawapan. Jadi lebih baik kita selesaikan soalan ketiga terlebih dahulu sebabkan kita ada maklumat-maklumat ini. Kita lihat pada ruangan jawapan kemurajahan Venn. Pertama sekali kita akan isi pada kawasan yang bertindan. Iaitu kat sini L bertindan dengan M, LM di sini kita ada 9, kita tulis 9 di sini. Kemudian MK kita ada 6 di sini. Kemudian LK kita ada 5 di sini. Kemudian kita lihat pula yang L, M dan K sahaja. Kalau L sahaja di sini kita ada 32 L. Kita tolak tadi terdapat 16. Kemudian M pula kita ada 28. Jadi 28 kita tolak 9, tolak 2, tolak dengan 6, kita dapat 11. Kemudian K kita ada 23 orang. Kita tolak 6, tolak 2, tolak 5, kita akan dapat 10. Kemudian kita terus pula berbalik kepada soalan nombor 2 tadi.
Berapakah bilangan orang yang tidak memilih sebarang makanan? Sebabkan Puan Manisah ini menyediakan 80 bungkus makanan, bermaksud kita assume bahawa dia ada 80 orang kerana dalam soalan tidak diberikan sebarang maklumat berapakah bilangan orang. Jadi kita assume sebagai 80. Jadi kita ambil 80 ini, kita tolaklah dengan 16, 9, 11, 6, 2, 5 dan 10 ini. Dan kita akan dapat jawapan kita adalah 21 orang. Baiklah, kita lihat pula dari segi pemberian markah di sini. Untuk satu roman kita akan dapat 1 markah, 2 roman 1 markah, kemudian dapat 1 markah, sini 1 markah 9, 11 1 markah, 6 1 markah, 5 1 markah dan 10 1 markah. Jadi di sini kita dapat 8 markah. Jadi maka keseluruhan untuk soalan nombor 17 ini adalah sebanyak 15 markah. Baiklah, sampai sini saja untuk video kita pada kali ini. Sekian. Terima kasih, selamat belajar dan jumpa lagi untuk video yang seterusnya.